Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa kembali. Selamat Hari Raya. Walaupun hari ini dah Aidilfitri yang tak keberapa, saya pun tak ingat. Tapi kita jumpa 18 Mei 3 petang. Saya akan update saudara banyak benda petang ni. Saya tunggu trafik. Kerana kita banyak akan update kerana pukul 2 tadi Gaza menerima satu lagi serangan udara besar-besaran. Jadi ada update terkini yang dikeluarkan oleh Al Jazeera. Saya boleh update saudara sekejap lagi untuk kita berkongsi sambil kita tengok apa yang sebenarnya boleh kita ulas dalam isu Palestin, terutama serangan ke atas Gaza. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang membida derma untuk Gaza. Kami dah pun melansaikan dana yang anda sumbangkan, iaitu RM23,000 kami berikan kepada Islamic Relief Malaysia, manakala RM23,000 lagi kepada Cinta Gaza Malaysia. Jadi alhamdulillah RM46,000 telah pun dapat dilunaskan semalam tadi, tepat tengah malam tadi kami lunaskan, kerana alhamdulillah semua yang membida barang telah membuat pembayaran dalam tempoh 24 jam. Jadi kami buat keputusan untuk memberi kepada dua NGO yang mempunyai akses terus di Gaza. Kerana Cinta Gaza Malaysia memang beroperasi di sana, manakala Islamic Relief memiliki sekolah di betul-betul dalam Gaza. Untuk masa sekarang, kedua-dua NGO Malaysia yang berada di Gaza, tempat operasinya belum lagi menerima sebarang kabar buruk. Betul sekolah yang dimiliki oleh Islamic Relief masih lagi selamat setakat ini. Manakala Persatuan Cinta Gaza tidak punya pejabat, tetapi beberapa markas kecil saja kerana mereka mengendalikan bantuan makanan kepada ibu tunggal dan anak yatim. Jadi kita doakan selamat semuanya orang yang berada di Gaza. Walaupun tepat pukul 2 tadi Israel telah melancar satu lagi serangan udara bagi minggu kedua. Ini serangan udara yang memulakan minggu kedua. Kerana tuan-tuan pun dah tahu bahawa 3 hari Majlis Keselamatan bersidang, iaitu antara 15, 16 dan 17 hari bulan. Hingga semalam tiada resolusi dapat dikeluarkan. Sidang hari pertama dan hari kedua dirahsiakan, tapi sidang hari ketiga semalam setelah 3 kali bersidang dan resolusi untuk mengkritik Israel tak dapat dikeluarkan kerana Amerika menggunakan kuasa vetonya. Maka beberapa wakil yang berada dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu telah membocorkan rahsia kepada media bahawa Amerika adalah dalang di balik kegagalan sebarang bentuk resolusi yang akan dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah resolusi ni tuan-tuan, dia pun tak ada maknanya, kerana kalau resolusi dikeluarkan pun tak akan ada tindak-tindakan kecuali perkataan yang boleh dipetik oleh semua media di seluruh dunia bahawa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengkritik, mencela, menyelar apa saja perkataan yang mereka fikir sesuai untuk mengkritik Israel. Tetapi tak mungkin sebarang bentuk sekatan ataupun tindakan undang-undang akan diambil ke atas Israel. Jadi saya tak fikir kata dalam konteks ini sebarang bentuk kenyataan Majlis Keselamatan akan memberi impak, kecuali sedikit kemenangan moral kepada dunia. Dan saya tak fikir pun kata orang-orang Palestin mengharapkan sesuatu daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu, kerana Pertubuhan Bangsa Bersatu tidak pernah melindungi Palestin sejak tahun 48, tidak melindungi Palestin dalam perang Arab Israel tahun 67, tidak melindungi Palestin dalam Intifadah 87 hingga 93, Intifadah kedua tahun 2000 hingga 2005, tidak melindungi Palestin dalam perang 2 bulan, iaitu pada Disember 2008 hingga Januari 2009, dan juga tidak menyelar Israel dalam serangan 7 minggu pada tahun 2014. Jadi wa'asa balik hasil bagi kita kalau nak menanti sesuatu daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu, dan kita telah pun menduga bahawa akan berlaku perang mulut yang ketara dalam meeting tersebut antara veto kuasa China yang pastinya akan menyela Israel dan veto Amerika yang boleh membatalkan sebarang bentuk resolusi walaupun undi yang diperolehi dalam Majlis Keselamatan adalah majoriti. Itu yang saya boleh update saudara. Kata tadi tepat pukul 2 Israel telah melancarkan satu lagi serangan. Walaupun serangan semalam berjaya mereka lakukan dengan memusnahkan apa yang dipanggil sebagai laluan metro ataupun terusan yang dibina di tengah-tengah bandar di bawah perut bumi, dan di situlah dilancarkan roket Hamas ataupun roket yang dimiliki oleh Al-Qassam. Jadi serangan sepanjang 9 km, kalau kata Israel, mereka telah berjaya memusnahkan terowong yang dipanggil sebagai Metro Gaza. Serangan juga berlanjut daripada Gaza sampailah ke penghujung, iaitu Gaza yang paling hujung, iaitu Khan Yunis.
Berarti serangan ke hari ini kita tak pasti kenapa. Semalam serangannya menyasarkan pemimpin-pemimpin Hamas. Walaupun mereka telah berjaya membunuh komandannya, tetapi mereka masih lagi memburu seorang lagi komandan jihad yang mereka kendaki, iaitu Hussam Al-Harbit. Untuk makluman tuan-tuan, walaupun ada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi Mesir juga memainkan peranan sebagai orang tengah bagi bercakap dengan Israel. Qatar memainkan peranan orang tengah untuk berunding dengan Hamas. Tetapi tak ada keputusan yang boleh dicapai kerana mengikut laporan intelijen, penyelesaian yang dituntut oleh Israel melalui orang tengah Mesir adalah Hamas mesti menyerahkan senarai nama pemimpin Al-Qassam yang diinginkan oleh Israel atas tuduhan pengganas. Tak mungkin ini akan dipersetujui oleh Hamas. Manakala Hamas juga memberi kata dua kepada perundingnya Qatar bahawa yang Israel terus menyerang, mereka akan membidas roket. Untuk pengetahuan saudara bahawa 3 roket pertama yang saya laporkan tu pada hari 15 hari bulan Mei yang ditembak daripada sepadan Lubnan. Lubnan menembak lagi 3 juga roket, tapi teknologinya tak sampai ke. Untuk saudara, apabila Syria berperang dan laluan untuk membekalkan senjata daripada Iran kepada Hizbollah, kalau Lubnan menyerang, maksudnya bukan tentera Lubnan tetapi komando Hizbollah yang menguasai kawasan otonomi di bahagian selatan Lubnan. Mereka biasanya menembak daripada Fatimah, iaitu sempadan yang paling hampir dengan Israel. Saya pernah berada di Fatimah Gate. Kalau mereka tembak, tuan-tuan, mereka akan sampai ke kawasan perkebunan zaitun yang kebanyakannya adalah pendatang Yahudi dari Rusia yang meneroka tanah di kawasan sempadan antara Israel dengan Israel dengan Lebanon, iaitu Bekaa Valley. Jadi kalau kita berdiri di Bekaa Valley di sebelah Lubnan, dengan jarak hanya 2 atau 3 meter, kita akan nampak perkebunan zaitun yang dimiliki oleh pendatang Israel daripada Rusia, yang diberi ganjaran apabila mereka berpindah daripada Rusia dan mendapat kewarganegaraan Israel. Apabila mereka berpindah daripada Rusia dan mendapat kewarganegaraan Israel, mereka akan mendapat tanah. Jadi kebanyakan pendatang Rusia mendapat tanah di sempadan Lebanon. Untuk pengakluman tuan-tuan juga, saya nak betulkan dulu beberapa perkara. Ini view dah tinggi Dah berapa view? 600. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat viral yang sangat besar, fitnah yang sangat besar yang saya anggap dilemparkan oleh seorang penulis. Dan saya nak betulkan terang. Seorang penulis Malaysia telah menulis satu artikel yang sangat salah, yang menggambarkan bantuan yang harus diberikan sekarang adalah Gaza, dan menyelar Fatah dengan tuduhan bahawa Fatah yang memerintah. Sebab macam ni tuan-tuan, Gaza memerintah, parti Gaza menang dan memerintah Gaza. Parti Hamas menang dan memerintah Gaza. Parti Fatah menang dan memerintah kerajaan di tebing barat. Tetapi kedua-dua parti bergabung dan membentuk kerajaan dengan melantik Presiden Mahmud Abbas daripada Fatah sebagai Presiden, Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri mewakili Gaza, dan ada Perdana Menteri daripada parti Fatah mewakili kabinet sebagai Perdana Menteri di tebing barat. Penulis ini telah memfitnah dengan mengatakan bahawa rakyat Malaysia tidak perlu membantu orang Islam yang berada di tebing barat. Tuan-tuan baca viral besar ni kerana Jabatan Netizen Negara juga menyiarkan perkara ini. Saya nak betulkan kerana ini adalah satu fitnah. Kerana menggambarkan bahawa membantu Fatah adalah membantu Freemason. Saya kata satu penghinaan kerana dia menyebut bahawa Fatah diasaskan oleh Freemason. Dengan menggambarkan bahawa Yasir Arafat, Khairil Wazir, Salah Khalaf dan Khalid Yasrafi. Saya rasa satu penghinaan yang sangat besar. Kerana penulis ni dia tak tahu apa satu tentang sejarah Palestin, maka dia menggambarkan bahawa jangan membantu parti Fatah kerana Fatah diasaskan oleh Freemason. Fatah adalah parti yang pertama ditubuhkan, mulakan dengan gerakan ketenteraan, gerakan menuntut kemerdekaan saja pada tahun 59, tapi berubah menjadi parti politik pada tahun 65. Pada tahun 1987, apabila Roadmap to Peace dicadangkan, barulah berlaku perpecahan di mana Hamas wujud apabila Syekh Ahmad Yassin tak bersetuju. Kerana pada waktu itu perjuangan Palestin adalah meminta semua orang Yahudi keluar daripada bumi Palestin. Apabila Yahudi menjadi semakin kuat, Yasir Arafat menerima satu tawaran perdamaian di mana dibentuk dua negara, iaitu satu Israel merdeka dan satu lagi Palestin merdeka.
Apabila Yasser Arafat bersetuju untuk meneruskan rundingan dengan Shimon Peres pada tahun 87, barulah berlaku perpecahan. Di mana pengasas Hamas 3 orang ni, iaitu arwah Syekh Ahmad Yassin, arwah Abdul Aziz Rantisi dan juga Khalid Meshal yang masih hidup tapi menjadi pelarian, sekarang bersembunyi di Qatar, tidak bersetuju dan menubuhkan Hamas. Jadi artikel yang disiarkan oleh seorang rakyat Malaysia ni dengan menggambarkan bahawa Fatah adalah parti Freemason, adalah satu penipuan dan satu fitnah yang sangat besar terhadap 4 orang almarhum yang berjuang daripada awal untuk menuntut kemerdekaan bagi rakyat Palestin. Malah ditambahkannya lagi dengan menggambarkan orang-orang yang berada di tebing barat ni sebagai orang-orang yang tidak bertudung, berambut blond, adalah Palestin yang tidak beriman. Saya rasa tak betul artikel tu, dan tuan-tuan jangan share artikel tu kerana ia satu fitnah tu. Tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan, apabila tuan-tuan tak memahami isu Palestin, libatkan diri sekadar perkara yang anda tahu. Jangan melaporkan sesuatu yang menjadikan anda kelihatan seperti ejen Yahudi yang cuba memisahkan orang Palestin dengan memberikan gambaran bahawa jangan bantu Fatah, jangan bantu Fatah kerana Fatah tidak berjuang. Saudara harus faham condition dia, kerana Hamas memang kekuatannya adalah di Gaza dan Fatah kekuatannya di tebing barat, iaitu sebahagian daripada tebing barat ada Baitul Maqdis. Berarti kalaulah saudara cuba mengajukan memulakan Fatah, berarti kita memulakan parti yang sedang melindungi kawasan utama Masjidil Aqsa. Kerana Masjidil Aqsa berada di tebing barat dan berada dalam wilayah pentadbiran Fatah. Manakala Gaza adalah wilayah yang berada dalam wilayah semenanjung Gaza, iaitu di 2 kawasan yang terpisah, kerana Yahudi menguasai 2 negara ni, dia memisahkan umat Islam kepada 2 bahagian. Bila dia memisahkan umat Islam pada 2 bahagian yang tak boleh berinteraksi dan tak boleh berkomunikasi, akhirnya pada tahun 87 tercetus perbezaan pandangan apabila Yasser Arafat bersetuju untuk menyertai satu rundingan yang ditaja oleh Amerika Syarikat bagi mendapatkan kemerdekaan Palestin dan menerima kemerdekaan Israel. Idea pembentukan 2 negara merdeka. Tapi Syekh Ahmad Yassin dan arwah Abdul Aziz Rantisi dan Khalid Meshal tidak bersetuju. Dan kebetulan ketiga-tiga mereka ini asalnya dari Gaza. Jadi dipecahnya parti itu, manakala oleh kerana begini tuan-tuan, Gaza adalah kawasan miskin yang terhimpit tanpa sebarang kepentingan. Dia betul-betul terhimpit dan dilenjan oleh Israel semau mungkin kerana tiada kepentingan. Manakala di tebing barat, sebab ada Masjidil Aqsa, Israel juga memperlahankan tindakan ketenteraannya kerana di situ juga kawasan suci yang dituntut oleh Israel. Berarti lagi satu saya bagi tahu kepada saudara, Gaza terkepung oleh sempadan yang dikuasai oleh Israel. Tebing barat, penduduk Palestin tidak dapat bergerak daripada bandar ke bandar kerana saya dah beritahu dia ada tembok tebal. Berarti orang-orang Palestin walaupun daripada Baitul Laham tak dapat masuk ke Baitul Maqdis walau jaraknya 8 km. Orang daripada Jericho tak boleh pergi ke Baitul Maqdis. Orang daripada Hebron tak boleh pergi ke Baitul Laham sebab dia membina tembok-tembok yang memisahkan orang-orang Palestin yang berada di tebing barat. Jadi penulis ni yang dah tak faham kepala ekor, dia telah mengeluarkan satu kenyataan menggambarkan Hamas sebagai salah satu daripada Freemason yang ditaja oleh Amerika. Jadi saya kata ini satu penghinaan kepada 4 orang yang telah pun menubuhkan gerakan terawal untuk berjuang bagi menuntut sebuah negara Palestin merdeka pada tahun 59. Kemudian pada tahun 59 bila Fatah ditubuhkan, pada tahun 65 dia didaftarkan sebagai parti politik. Jadi Hamas ni datang kemudian. Jadi saudara cuba menggambarkan seolah-olah tidak perlu memberi bantuan kepada Hamas kerana Hamas tak berjuang. Kerana saudara menggambarkan orang-orang Muslim yang berada di tebing barat ni sebagai berambut blond dan tidak bertudung. Yang saya tak pasti saudara pernah pergi ataupun tidak. Dan saudara kenal atau tidak apa itu Fatah dan apa itu Hamas. Dan saudara kenal atau tidak apa itu Palestin yang berada di tebing barat dan Palestin berada di Gaza. Dan artikel itu telah ditulis dan telah dikongsi secara meluas. Jadi saya ambil stream untuk mengingatkan saudara jangan menabur fitnah. Kerana saudara mungkin menjadi seorang ejen Yahudi yang cuba memecah belahkan pandangan orang Islam terhadap masyarakat Palestin dengan cenderung untuk membuatkan orang Islam hanya menyokong penduduk Gaza. Dengan tujuan mengabaikan perjuangan Fatah di tebing barat kerana di tebing barat ada Masjidil Aqsa. Saya boleh membuat konklusi begitu kalau anda membuat konklusi memburuk-burukkan pengasas Fatah. Saya juga boleh membuat konklusi mudah dengan mengatakan saudara mungkin ejen Yahudi yang didaftarkan di Malaysia yang memainkan peranan untuk memecah belahkan sokongan rakyat Malaysia untuk tidak menyokong Fatah tapi sebaliknya menyokong Hamas. Dengan akhirnya memberikan tumpuan kita kepada Gaza dan melupakan kita pada tebing barat. Kerana di tebing barat ada Masjidil Aqsa.
Jadi berhati-hati dengan artikel tu. Saya harap saudara tak share sebab saya tengok ramai juga rakan-rakan yang saya scan daripada garasi, rakan-rakan garasi juga share artikel tu. Saudara menyebarkan fitnah, saudara harus menjawab fitnah tu. Kerana menuduh 4 orang yang berjuang ke arah 4 orang pengasas yang berjuang ke arah jihad Palestin sebagai seorang Freemason adalah tuduhan yang berat, tuan-tuan. Menggambarkan penduduk tebing barat sebagai penduduk sekular yang tidak berjuang dan menuduh secara membuta tuli mengatakan mereka tidak bertudung dan berambut blond adalah satu penghinaan yang sangat besar. Jadi dalam keadaan krisis ni, tuan-tuan, janganlah kita tambah. Kalau saudara tak dapat membantu perjuangan Palestin, saudara janganlah menyusahkan. Kalau saudara tak ada kata-kata yang baik, diam. Macam saya kata, tuan-tuan, apabila kita bodoh, diam adalah tanda kita belajar. Apabila kita bodoh, kita bercakap, ia menggambarkan kebodohan kita yang mungkin menyusahkan kita dan menyusahkan orang lain. Ini permainan untuk saudara menulis di Facebook, bukanlah permainan untuk orang bodoh sejarah. Saya remind sekali lagi itu, tolong tarik artikel yang cuba memburuk-burukkan perjuangan Fatah dan memperlekehkan orang Islam yang berada di tebing barat. Kerana suka saya ingatkan, perjuangan mempertahankan Masjid Al-Aqsa dengan ramai syahid. Saya beritahu pada saudara, syahid ramai di mana-mana di bumi Palestin. Orang Palestin pun tak ada perbezaan. Macam ni, tuan-tuan. Kalaulah sekarang orang Islam di Malaysia ni pecah 6 dan orang menulis hanya satu saja yang betul, maka 5 lagi parti yang mewakili orang Melayu di Malaysia ni adalah parti sekular. Saudara kecil hati atau tidak? Jangan memandang Palestin dengan pandangan sempit yang kita ni terperangkap dalam politik puak di Malaysia. Kalau saudara mengukur perjuangan orang Palestin dengan puak-puak seperti mana berlaku parti-parti yang banyak membabit orang Islam tanah Malaysia, itu bukan ukuran dia. Perbalahan mereka adalah perbalahan itikad, bukan perebutan kuasa. Perbalahan di antara Hamas dan Palestin adalah perbalahan itikad, di mana Hamas mahukan sebuah negara Palestin asal tanpa wujud sebuah negara Yahudi. Manakala Yasir Arafat setelah melihat 20 tahun lebih perjuangan untuk menuntut sebuah negara Palestin merdeka agak sukar, maka dia membuat satu kompromi rundingan dengan Perdana Menteri Shimon Peres pada waktu itu untuk mewujudkan apa yang dipanggil roadmap to peace, di mana 2 negara hendak dibina. Walaupun hingga sekarang negara itu tak terbina. So saya remind sekali lagi, siapa yang berkongsi artikel itu tarik balik, itu satu fitnah yang sangat besar. Dan saudara memfitnah 4 orang pejuang yang tidak ada lagi di atas dunia ini untuk membela perjuangan mereka. Saya tahu tuduhan yang berat tu kepada Khalid Wazir, Salah Khalaf dan juga Khalid Al-Yasrafi tu, serta Yasir Arafat tu. Payah ni, tuan-tuan. Pasal tuan-tuan nak jadi cyber trooper, lepas tu bodoh berlapis-lapis macam kuih lapis. Lepas tu saudara menebarkan fitnah yang lebih. Saya tak fikir Yahudi juga pernah mengeluarkan fitnah tu. Saya tak fikir ada ejen Yahudi yang pernah mengatakan bahawa Yasir Arafat adalah seorang Freemason, kecuali saudara saja Facebooker yang mengatakan Yasir Arafat adalah seorang ahli Freemason. Okey? Cuba saya nak ingatkan saudara bahawa kedua-dua parti ini adalah penting dan kedua-dua parti ini memberi iktibar kepada kita. Walaupun Hamas sekarang digariskan sebagai pengganas oleh Amerika Syarikat, kita memerlukan Fatah kerana Fatah diiktiraf. Berarti Fatah boleh menjalankan kompromi di peringkat antarabangsa sebagai wakil sah rakyat Palestin yang diiktiraf oleh semua negara. Tapi waktu yang sama kita memerlukan Hamas. Kerana Hamas boleh menjalankan perang mempertahankan Israel, Palestin seperti sekarang. Fatah tak boleh terlibat. Kalau Fatah terlibat, Fatah akan digariskan juga sebagai haram, maka Palestin tidak akan mempunyai wakil. Bijaknya yang telah diatur sekarang, satu pihak boleh mengangkat senjata dan satu pihak lagi menjadi kuasa diplomatik. Itu kombinasi antara Fatah dan Hamas yang kita nampak dan berfungsi sekarang. Kerana Fatah tak boleh mengangkat senjata. Kalau dia mengangkat senjata, dia akan dijadikan sebagai pasukan penganas. Berarti tiada satu wang pun dapat kita salurkan. Ke semua akaun bank mereka akan dibekukan. Amerika akan menahan semua transaksi yang akan dihantar kepada Fatah kalaulah Fatah menjadi Hamas. Jadi saudara kena faham tu taktikalnya. Apabila Hamas berjuang sekarang, ekonomi memang pergi kepada Fatah kerana Fatah parti yang diiktiraf. Kita tak boleh menghantar bantuan kepada Hamas kerana Hamas disenaraikan sebagai pasukan penganas. Jadi kalau saudara tongong, saudara tak faham strategi dan saudara tak faham manfaat yang sedang berlaku saudara sekarang, saudara jangan buat kenyataan. Jangan jadi cyber trooper yang akhirnya saya buat conclusion kata apakah ada ejen Yahudi yang sekarang bermain Facebook dengan menggunakan bahasa Melayu dan bertopengkan seorang Islam Melayu. Saudara kena faham tu. Kalau saudara tak faham bahawa kedudukan kedua-dua adalah penting kerana Fatah menjadi badan yang diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa kerana doktrin Amerika, maka bantuan perlulah disalurkan kepada Fatah. Manakala Hamas menjadi pasukan yang disenaraikan oleh Amerika sebagai pertubuhan penganas, membolehkan mereka berjuang dan menghantar peperangan secara besar-besaran. Fatah tidak boleh mengangkat senjata walaupun secara rahsia dia akan menyokong Hamas.
Kerana kedua-duanya mewakili darah Palestin yang sama. Tetapi secara strateginya, kedua-dua bergerak sebagai satu pasukan diplomatik antarabangsa dan satu sebagai gerakan komando tempatan. Saya marah betul tu. Lepas tu saudara menggambarkan orang Fatah sebagai tidak bertudung dan berambut blond. Bila saudara tahu? Dan saya kecewa kerana artikel tu di-share secara meluas, memberi gambaran begini tuan-tuan. Kena ada 4 sifat kalau kita buat kerja agama ni. Pertama, sidik, amanah, tablik dan fatonah. Fatonah ni paling penting. Saudara nak jadi, saya kagum tuan-tuan. Pada zaman saya muda, tak ada siapa bercakap tentang Palestin ni. Zaman tak ada cyber trooper. Isu Palestin hanya diperjuangkan oleh anak-anak muda Islam yang duduk dalam persatuan, yang duduk dalam ABIM, yang duduk dalam macam-macam parti politik. Bila datang sekaranglah ramai anak muda Melayu saya lihat sangat berminat dan bercakap mengenai perjuangan Palestin. Hingga isu Palestin tidak lagi menjadi isu persatuan dan isu parti politik. Inilah kali pertama saya lihat ramai anak muda bangkit dan berjuang. Terutama Jabatan Netizen Negara. Saya sangat puji tu kerana saya beritahu pada saudara pada usia inilah saudara belajar. 1-2 posting saudara salah, 1-2 posting saudara kelihatan orang pertikai. Tak apa tuan-tuan, ini peringkat anak muda belajar. Pertama, kalau saudara nak belajar tu, mestilah saudara mempunyai sikap yang paling besar, iaitu sidik, bijak. Lepas tu kemudian kena ada kerana dia panggil kena ada sifat fatonah, iaitu bijaksana. Selain daripada sidik, amanah, tablik, kena ada fatonah. Jadi kalau saudara rasa saudara nak menulis tanpa ada sifat bijaksana dan akhir saudara mencemarkan perjuangan orang yang baik dan saudara gambarkan sebagai Freemason tu, lebih baik saudara diam, jangan tulis apa-apa tuan-tuan. Sebab ini bukan permainan untuk orang yang cetek akal dan permainan orang yang menulis sembrono. Bagaimana saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Netizen Negara yang memang bertarung habis-habisan. Hingga Israel koyak tu telah menjadi trending yang besar untuk hashtag global sekarang. Terima kasih banyak. Saya perlukan kipas. Okey tuan-tuan, itu yang saya update tuan-tuan. Saya tak tahu saya dah jam ke mana. Tapi saya betul-betul kecewa dengan artikel yang mula tersebar semalam dulu tu. Saya nak stream semalam rasanya untuk betulkan benda ni, tapi tak sempat sebab kami sedang baiki studio ni. Kalau saudara tengok cat, segala macam dinding sedang dibaiki. Jadi saya pilih stream 3 petang ni dengan nota untuk mengingatkan anda, jangan terlibat untuk menyebarkan fitnah kepada 4 orang pejuang yang telah kembali ke rahmatullah. Jangan sesekali memfitnah Yasir Arafat. Jangan sesekali memfitnah Khalid Wazir. Jangan sekali-sekali memfitnah Salaf Khalid, dan jangan sekali-sekali saudara memfitnah Khalid Yusrafi. Ini 4 orang pengasas Fatah dan saudara tulis sebagai Freemason. Berat tuduhan tu tuan-tuan kepada orang yang telah memilih berjuang ke jalan Allah. Dan kemudian saudara gambarkan pula satu pertuduhan mengatakan orang Islam yang berada di tebing barat ni sebagai orang sekular yang tidak bertudung dan berambut blond. Saya tak pasti tu, saya berada di sana 2 kali tuan-tuan. Campur jumlah semua hari saya berada di sana 24 hari. Saya tak pernah melihat tuduhan seburuk ini seperti yang dilemparkan oleh saudara. Barangkali saudara dah tinggal di sana berbulan-bulan tu. Saudara dah memang keluar masuk Masjidil Aqsa sampai jemu dan baru balik Malaysia tu. Jadi saudara menulis perkara yang sedahsyat tu untuk memfitnah orang-orang yang berada di tebing barat. Peristiwa mempertahankan Syekh Jarrah, perkampungan Syekh Jarrah tu berlaku di tebing barat. Orang tebing barat yang berjuang. Kerana mempertahankan Syekh Jarrah, satu-satu perkampungan terakhir yang mereka pertahankan sejak Israel mengambil alih tebing barat tahun 67, menang perang 5 hari bulan Jun hingga 10 Jun. Orang Islam berundur dan terpaksa mengaku kalah. Mereka mengambil semua pertempatan. Syekh Jarrah saja mereka tak dapat ambil kerana 26 keluarga Islam itu mempertahankannya, kerana dalam ceritanya itulah tempat antara tempat yang dihadiri, yang sempat buminya dipijak dan tempat bersolatnya Salahuddin Al-Ayyubi selepas dia menakluk Baitul Maqdis pada tahun 1088. Selain berada di Baitul Maqdis, dia telah pergi ke Syekh Jarrah. Jadi tempat itu dikenang sebagai salah satu tempat penting bagi perjuangan Islam. Jadi itu menyebabkan orang bertahan, dan itu juga punca kerana Syekh Jarrah itu telah pun diputuskan oleh mahkamah Israel sebagai milik pendatang Israel. Maka orang Syekh Jarrah paksa dihalau keluar. Jadi itu puncanya mereka mempertahankannya. Setelah mempertahankannya, berlaku peristiwa Masjidil Aqsa.
Kalau orang berada di tebing barat semuanya saudara gambarkan sebagai pengikut Fatah yang Freemason, tak mungkin berlaku tu peperangan awal, perjuangan awal dan penentangan awal untuk mempertahankan salah satu tapak penting Islam daripada sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu je, saya tak mau meramal panjang, tapi saya ingat saudara berhati-hati ya. Kerana pemfitnah juga banyak bergerak di kalangan orang Malaysia ni. Saya tak pasti Yahudi mana satu yang wujud tu. Okey, saya bagi tahu kata serangan pukul 2 tadi dilancarkan. Sampai hari ini dah ada lebih 200 orang yang terkorban. 58 adalah kanak-kanak. Angka itu mungkin bertambah kalau angka hari ini diambil kira, kerana korban hari ini mungkin hanya akan diumumkan kemudian, kerana siri pengeboman yang dilancarkan pukul 2 petang tadi besar. Saudara boleh lihat saja Al Jazeera update Gaza under attack tu, saudara akan nampak minit ke minit tu. Tadi saya tengok 37 minutes ago bombing baru telah dilancarkan. Jadi kali ini sama seperti semalam juga, serangan dilakukan pada waktu siang, tidak lagi pada waktu malam. Jadi kita berharap tak ada khabar buruk yang dahsyat walaupun siri serangan masih dilakukan, kerana Israel hari ini meraihkan kemenangan. Kerana Amerika mempertahankan mereka ada di Pertubuhan Bangsa Bersatu semalam. Majlis Keselamatan tidak boleh mengeluarkan sebarang resolusi dalam 3 hari mesyuaratnya, iaitu pada 15, 16 dan 17, kerana Amerika menggunakan kuasa veto untuk membatalkan resolusi. Saya yakin draft resolusi yang dihasilkan adalah draft yang membidas, mengkritik dan juga meminta Israel berundur. Bagaimanapun Amerika sedang menguruskan ceasefire. Saya tak tahu serius mana Joe Biden bercakap dengan Benjamin Netanyahu. Tapi kita banyak bergantung sekarang kepada Abdul Fattah al-Sisi, Presiden Mesir. Saya harap Abdul Fattah al-Sisi kelihatannya sangat tegas dalam beberapa report yang dikeluarkan sekarang ni. Pertama adalah dia membuka sempadan bagi membolehkan bantuan perubatan daripada Mesir dibawa masuk. Dan kemudian Fatah sekarang memberi kata dua. Serangan darat tu saya rasa yang tak berlaku pada hari raya kedua. Sepatutnya ada berlaku serangan darat oleh tentera darat Israel. Tidak berlaku adalah kerana kata dua daripada Jeneral Abdul Fattah al-Sisi, menjadikan Israel juga berfikir 2 kali sekiranya tindakannya boleh menyeret Mesir ke dalam rasa tidak bersetuju. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kuwait yang mengeluarkan undang-undang yang paling tegas sebarang bentuk sokongan yang dilaksanakan oleh sama ada penduduk tempatan ataupun expatriate ataupun sesiapa saja yang berada di bumi Kuwait yang menyatakan sokongan pada Israel boleh ditangkap dan dihukum penjara. Terima kasih kepada Qatar yang mengumumkan bentuk sokongan bantuan dan juga segala kesediaannya. Dan begitu juga kepada anda yang menyokong Celtic. The Green Brigade juga hari ini mengeluarkan kenyataan, iaitu kelab penyokong Celtic mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mengekalkan sokongan mereka kepada perjuangan Palestin. Baca hari ini The Green Brigade Celtic adalah artikel yang panjang yang dikeluarkan oleh, saya rasa, The Guardian keluar ini hari. Bagaimana masyarakat Celtic di Scotland bersolidariti hari ini, melancarkan solidariti penuh, memberikan sokongan kerana mereka mempunyai hubungan yang panjang dengan masyarakat Israel. Apabila mereka didenda kerana menaikkan dengan masyarakat Palestin. Kelab penyokong Celtic ni tuan-tuan pernah didenda kerana pada satu kali Celtic bermain dalam UEFA Cup. Dia bertanding menentang satu kelab daripada Israel kerana Israel tak boleh bertanding di Asia Timur. Maka kelab Israel bertanding dalam Liga UEFA dalam Eropah. Di dalam satu pertemuan mereka telah menaikkan bendera Palestin dan kemudian mereka didenda £16,000. Mereka menggunakan GoFundMe, satu aplikasi online. 16,000 yang mereka ingin nak kutip, tapi derma tu capai sampai £60,000. Dan baki derma itulah mereka agihkan pada penduduk Palestin. Dan sejak itulah Green Brigade, iaitu gelaran bagi skuad penyokong Celtic ni, sentiasa menghantar bantuan kepada Palestin. Baca artikel tu penting tuan-tuan baca untuk tuan-tuan maklum bagaimana masyarakat Irish yang pernah menjadi bangsa yang merempat pada tahun 1850-an kerana mereka dihalau keluar oleh orang yang datang menakluk bumi mereka, dan mereka merempat pergi ke Glasgow. Dan dari semangat itulah mereka katakan tak akan mereka biarkan berlaku kepada keturunan manusia lain di dunia selepas mereka, termasuk ke atas Palestin. Itu je yang saya share. Kalau ada Q&A saya akan ambil. Ada apa-apa Q&A menarik tak? Saya harap, saya anggap amaran serangan tu macam overreact lah. Dan saya pun macam tergelak juga bila Menteri KDN pun keluarkan statement. Tapi kalau saudara tengok jalur berita tu, jalur berita yang sahih yang kami media tengok, tak menyebut nama Malaysia. Dia dispin oleh soundbite orang yang berdiri di depan komputer tu, mengatakan Qatar, Turki dan Malaysia menjadi sasaran kerana Malaysia menjadi tempat banyak pemimpin-pemimpin
Hamas berlindung. Bukanlah banyak, kerana mereka pernah membunuh dan melancarkan misi. Mossad pernah menggunakan pembunuh upahan tempatan untuk membunuh Al-Badi tu, sahabat baik Muhammad Selvig tu, seorang pensyarah kejuruteraan di UIA, kerana dia membekalkan banyak model dan modul bagi penghasilan bom, kerana dia berada di Kuala Lumpur dan menjadikan pengajian dia dalam bidang kejuruteraan dan membantu Hamas mereka bentuk bom model mudah. Jadi akhirnya Mossad tak dapat masuk ke sini. Mossad menggunakan pembunuh tempatan yang menembak mati dia pada tahun 2018. Saya pun kenal dia, ramai orang kenal, orang media semua kenal dia, kerana dia selalu berada di kedutaan Palestin pada majlis berbuka puasa dan majlis raya Palestin dulu. Jadi tiap kali kami hadir, dia akan berada di meja-meja dan berbual, seorang yang sangat ramah, dan dia tembak mati di Kuala Lumpur. Saya tak fikir Israel mempunyai masa untuk berfikir tentang Malaysia, kerana dia sedang berfikir sekarang adalah memerhatikan apakah Iran akan diberi laluan, menggunakan semula laluan Syria untuk menyalurkan bantuan kepada Hizbollah. Saya rasa radarnya lebih kepada Hizbollah sekarang, dan radarnya juga lebih di Syria sekarang, kerana dia mungkin berfikir bahawa dalam keadaan sekarang, walaupun Turki dan Syria, walaupun Erdogan dan juga Bashar al-Assad berada dalam keadaan hubungan tegang, tapi apabila mereka menghadap musuh Israel yang sama, tidak mustahil Turki dan Syria bergabung, kerana Turki mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan wilayah Syria bagi menyalurkan bantuan untuk mengelakkan perang antara depan ke depan. Sekalanya Turki tak mahu berperang depan ke depan dengan Israel bagi menjaga beberapa kepentingan, Turki boleh menggunakan proksinya dengan menggerakkan begitu banyak kumpulan yang telah mempunyai pengalaman perang di Syria. Kalaulah sekarang ni kumpulan ni banyak pengalaman perang di Syria dapat disatukan, bererti Iran dan Turki boleh membekalkan senjata dengan menggunakan kekuatan semula di Syria, dan Syria boleh menjadi pengkalan pelancar perang yang agresif tu. Dan sekiranya ini berlaku, bererti Hezbollah akan mendapat semula laluan untuk mendapatkan bantuan roket-roket dan juga senjata teknologi moden daripada Iran. Saya rasa orang Malaysia overreact mengenai Israel nak menyerang apa semua tu, tuan-tuan, kerana dia sendiri terpaksa memikirkan dia berada di keliling negara yang telah pun mereka lemahkan dalam Arab Spring, tetapi negara ini bila-bila masa boleh bangkit. Terutama kalau Hezbollah testing saja dia punya bom, kerana saya pernah lihat pelancar yang kalau saudara Google balik, saudara lihat dalam perang Arab Israel, perang Lubnan Israel pada tahun 2008, pelancar roket yang digunakan oleh Hezbollah adalah 10 kali lebih baik daripada pelancar roket yang digunakan oleh Al-Qassam. Kalau saudara buka saja video tu, saudara cari saja video di YouTube, saudara akan dapat video dengan melihat pelancar roket Hezbollah ataupun roket launch Hezbollah. Perang perang Israel Lubnan 2008, saudara akan lihat pelancar roket yang jauh lebih maju daripada pelancar roket yang digunakan oleh Al-Qassam, kerana pelancar roket tersebut datang daripada teknologi yang dibangunkan oleh Iran. Itu saja yang saya boleh bagi tahu. Kata kalau Israel mempunyai kekuatan risikan, Israel akan memantau risikan sekarang adalah untuk mengelakkan. Pertama adalah memantau sama ada akan ada hubungan di antara Erdogan dan Bashar al-Assad. Kedua, melihat begitu banyak lambakan senjata yang Amerika pernah hantar, kerana Amerika menghantar begitu banyak senjata waktu mereka menyokong Syria Liberation Army. Waktu Syria Liberation Army cuba menentang Bashar al-Assad dan cuba menentang kumpulan ISIS, Daesh ni, mereka menerima banyak bekalan senjata. Berarti senjata sedang melambak banyak dikuasai oleh SLA, Syria Liberation Army, yang sebahagiannya berada di bandar bersempadan dengan Jordan dan sebahagian lagi berada di kawasan yang berdekatan dengan Turki. Sekiranya Erdogan berjaya menghantar orang tengah, kumpulan perunding yang menyatukan semua kumpulan yang berpecah di Syria dan mencapai satu konsensus bahawa mereka akan mengekalkan Bashar al-Assad, tapi waktu yang sama meminta Assad untuk memberi laluan digunakan pelancar roket ataupun bentuk ketenteraan daripada tanah Syria, atau menggunakan laluan Syria untuk memberi akses mudah kepada Turki ataupun kepada Iran untuk menghantar bantuan kepada kumpulan pejuang. Kerana Turki masih boleh menghantar bantuan kepada kumpulan pejuang yang berada di Palestin, di Lebanon. Kerana tuan-tuan harus ingat bahawa pejuang Palestin juga berada di Lebanon. Pejuang Palestin dan juga Hizbollah bergabung di sempadan Lebanon dalam perang 2008, iaitu perang merampas Bekaa Valley. Jadi saya tak fikir kata hal-hal remeh-temeh tentang Malaysia menjadi perhatian Israel, kerana Israel lebih melihat keseluruh kekuatan intelijen yang untuk memantau. Sekiranya berlaku perubahan 180 darjah di bumi Syria dan akhirnya tiga pihak yang berpecah, iaitu Turki, Iran dan juga Syria,
boleh duduk semeja dan berbincang bagaimana untuk menentang Israel, dan kemudian Hezbollah bersetuju untuk menggunakan laluan masuk daripada Bekaa Valley. Maksudnya Hezbollah adalah pejuang jihad. Kalau Hezbollah mengatakan beri kami senjata dan kami akan melancarkan serangan bersama dengan pejuang Palestin yang berada di bumi Lebanon, berarti ini adalah satu yang paling ditakuti oleh Israel. Jadi kalau saudara nak faham geopolitiknya tu, janganlah saudara berfikir tentang perkara kenapa nak kena hantar ATM, nak menubuhkan pasukan-pasukan uniform daripada Malaysia nak belayar pergi ke Palestin berjuang. Saya tak nampak jalan tu, tuan-tuan. Yang lebih baik adalah kita memainkan peranan hari ini untuk menyeru Syrian Liberation Army, menyeru persaudaraan segera antara Syrian Liberation Army dan Kerajaan Basat, menyeru naikkan hashtag bahawa Iran Turki dan Syria bersatu. Itu hashtag yang akan memberi gambaran lebih besar daripada menyerang Israel, iaitu menyeru kepada 3 pemimpin yang menjadi pencatur penting dunia Islam sekarang agar duduk semeja dalam menghadapi Yahudi. Kalau kita mainkan peranan sekarang menyeru sekurang-kurangnya Erdogan dan Halim Rouhani duduk bersama dan melupakan sebentar perbezaan pandangan mereka dalam politik, tetapi melihat sebagai Israel sebagai musuh yang nyata, dan kemudian meminta Bashar al-Assad dan juga Syria Liberation Army yang pernah disokong oleh Amerika dan pernah disokong oleh Turki untuk bergabung, kerana perang saudara yang panjang tidak memenangkan sesiapa, dan sekarang mereka telah menjadi musuh yang nyata, iaitu Israel. Dan kedua adalah meminta laluan kepada semua pertubuhan di dunia, semua negara-negara Islam ni memberi laluan kepada Hezbollah, kerana Hezbollah mempunyai kepakaran perang yang sangat panjang di sempadan tu, kerana Israel pernah tewas dan menyerahkan kembali berkilometer tanah yang mereka duduki kerana mereka tidak dapat menangani serangan tidak henti Hezbollah. Itu yang saya rasa yang patut saudara fikirkan. Yang lebih banyak hashtag yang patut kita main adalah menyatu padukan semua pemimpin dunia. Saya setujulah serang Israel koyak ni, tapi perkataan yang lebih bagus sekarang ni adalah gunalah hashtag meminta Iran, Turki, Syria dan Hezbollah duduk semeja. Kerana itu saja harapan kita, kerana kalau 4 kuasa ini bersatu, bererti Israel akan mula merasa terancam dan akan mula rasa bahawa keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan, iaitu apabila mereka memusnahkan Syria dan apabila mereka memusnahkan Lebanon, mereka berfikir bahawa musuh utama mereka telah berakhir. Kerana Iraq dah tak ada, tuan-tuan. Kerana Iraq sekarang kita tak boleh nak harap apa-apa dah. Berarti harapan yang paling besar sekarang ni adalah dengan mengharapkan Iran. Untuk pengetahuan saudara juga, Iran tidak mempunyai masalah untuk menggunakan bumi Iraq sebagai tempat untuk menyalurkan laluan senjata. Kerana kerajaan yang Iraq sekarang adalah kerajaan yang pro-Iran. Walaupun Iraq adalah kerajaan yang ditinggalkan oleh adalah wilayah yang ditinggalkan oleh Amerika, tetapi kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan yang mesra Iran. Berarti saya fikir kata itulah hashtag, dan itulah yang lebih patut kita tengok dalam konteks logik kalau kita mahukan perkara-perkara yang lebih realistik menjadi agenda kita. Dia tak payahlah naik agenda yang tuan-tuan tak faham ni tentang Hamas dan Fatah ni. Saya bengang betul lah. Saya tak boleh terima langsung fitnah yang dilemparkan. Hei, kecil saya nampak budak tu. KL Summit nampak gaya berfungsi lah, kerana saudara tahu walaupun KL Summit ni hanya dihadiri oleh 3 negara. KL Summit ni senang. Bila Tuan Mahathir nak buat KL Summit dulu, Amerika telah menggunakan Saudi. Amerika menggunakan Saudi untuk mengugut negara-negara Islam jangan hadir. Okey, jadi sebab tu KL Summit hanya datang 3 negara, Turki, Malaysia dan Qatar. Pakistan sepatut datang, tapi Pakistan bercakap kepada Tuan Mahathir, dia terpaksa berada dalam keadaan Pakistan yang pada waktu itu sedang mengalami kegoncangan ekonomi. Pakistan tak datang kerana Pakistan kata dia mendapat juga bantuan banyak dana daripada Amerika. Dan Pakistan juga mendapat banyak perhubungan perniagaan dengan Arab Saudi. Tapi nampak hari ini Pakistan sentiasa berada dalam keadaan apa sahaja yang terbaik untuk Islam. Jadi saya beritahu kata OIC kita boleh anggap kata tak berfungsi dah sekarang. Saya bukanlah nak memperlekehkan Sultan Brunei kerana dia adalah pengurusi, tapi ini adalah kerana kelemahan. OIC daripada dulu, tuan-tuan, tahun 80-an saya sekolah kita dah sebut, IC. Sebab dia bukanlah satu ikatan solid, dia hanyalah pakatan yang kita pun tak tahu kenapa dia ditubuhkan. Mungkin saudara kita yang kaji pasal Hamas tu, dia patut kaji pasal OIC tu daripada dia duk kaji pasal Hamas dan juga pasal Fatah tu. Malang Untau tu. Dia sepatut kaji pasal OIC dan menulis satu yang lebih relevan pada OIC daripada memfitnah 4 orang pejuang Islam yang telah pun kembali ke rahmatullah kerana berjuang sebagai generasi yang terawal bangkit menentang Israel. Dia patut kaji OIC tu.
Untuk pengetahuan saudara, OIC tak berfungsi. KL Summit nampak gaya hubungan akrab tu berfungsi apabila tiga pemimpin ni bersatu, di mana Tun Mahathir telah menyampaikan ucapan bersama dengan Erdogan. Cuma tinggal lagi Presiden Erdogan mempunyai lebih merit kerana dia adalah ketua negara. Tetapi Mahathir masih lagi bercakap di atas sebagai seorang yang sangat berpengaruh di dalam kalangan dunia Islam. Cakap Tun Mahathir dalam dunia Islam masih didengar kerana pengalaman dan juga pengaruhnya yang besar sepanjang tahun 80-an dan 90-an. Pemimpin-pemimpin yang melihat peranan Mahathir dalam isu apartheid, dalam isu-isu pelbagai isu antarabangsa masih lagi boleh terpengaruh. Cendekiawan dunia yang melihat proses keamanan masih lagi boleh mendengar pandangan Tuan Mahathir. Dan saya rasa tapi yang saya nampak lebih logik kalau kita nak kempenkan adalah dengan melihat pakatan yang lebih dekat, iaitu Turki, Iran, Syria dan juga kemudian Hizbollah. Ini yang saya nampak yang paling dekat. Manakala Al-Sisi tak boleh bergerak kerana Al-Sisi harus kekal memainkan peranannya sebagai diplomat. Maksudnya kalau kita kalah buah catur bertempur, kita masih boleh bergantung kepada Mesir untuk menjalankan buah catur diplomatik. Kerana Mesir adalah orang yang boleh bercakap terus dengan Israel. Berarti Jeneral Al-Sisi boleh bercakap terus dengan Benjamin Netanyahu dan Jeneral Al-Sisi boleh bercakap terus dengan Joe Biden. Berarti Mesir terpaksa bermain kuasa kompromi kerana mereka mahu memainkan kuasa diplomatik. Jadi mereka yang berada di luar lingkaran diplomatik masih lagi boleh memainkan peranan penyatuan ketenteraan untuk sekurang-kurangnya menghantar isyarat bahawa akan ada gabungan ataupun akan ada pakatan sekiranya Israel akan terus mendesak dan cuba menindas Palestin, apatah lagi kalau Israel mempunyai matlamat untuk menjarah ataupun mengambil alih Masjid Al-Aqsa. Itu aja. Saya dah bagi tahu tadi dah, peranan PBB awal tadi mengatakan PBB dah 3 hari bersidang, iaitu pada 15, 16 dan 17 sampai semalam. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu telah bersidang, tiada resolusi yang dapat dikeluarkan. Pada 15, 16 orang tak nyatakan sebab, tapi semalam para diplomat yang kecewa telah membocorkan rahsia. Mengatakan resolusi untuk menyelar dan juga untuk mengkritik Israel tak dapat dikeluarkan kerana Amerika menggunakan kuasa veto. Berarti tiada resolusi. 3 hari majlis bersurai, tiada kata sepakat apa-apa yang dibuat oleh PBB. Itu yang menjadikan Israel bergembira hari ini dan meraihkan serangan yang lebih besar. Itu yang menjadikan Israel dengan bongkak semalam. Setelah mereka tahu keputusan bocor di mana resolusi untuk mengkritik mereka berjaya dibatalkan, Israel melancarkan serangan yang besar yang mengorbankan 42 orang saudara kita di Gaza. Dan Israel melancarkan lagi serangan tadi pukul 2 petang. Jadi akan ada update daripada update malam. Saya mungkin review sikit nanti. Sebab malam sebenarnya kita ada tamu, tapi saya cuba update sikit kalau ada perkara, sebab saya rasa dalam 2 atau 3 jam lagi serangan akan berhenti. Biasanya rate ni dengan menggunakan 50 dia dah tak banyak tembak daripada darat. Jadi waktu siang biasanya mereka rate dengan menggunakan jet pejuang. Kalau dia gunakan 50 jet pejuang berarti hanya dalam satu lintasan je dia lepaskan 50 butir bom. Dan saya bagi tahu juga bahawa roket Al-Qassam kurang dilancarkan dalam beberapa hari ini, hanya 1,600 je totalnya. Berarti dalam tempoh 3 hari terakhir ni kurang 300 roket dilancarkan. Tapi bagaimanapun serangannya agak berkesan tu, terutama di saya ingat nama bandar tu sekejap. Ada 4 bandar yang mereka serang tu, di Ashkelon, di Ashdod, di Lod dan juga di Bir Sherba. 4 kawasan tersebut memang telah kena roket yang dilancarkan oleh Al-Qassam. Tetapi ia adalah roket, dia bukanlah bom, dia hanya roket. Jadi kesan meletupan dia tu taklah sebesar sebiji bom Israel yang mampu meruntuhkan bangunan 14 tingkat yang menjadi tempat media Al Jazeera dan Associated Press tu. Okey? Tak ada soalan lagi ada 1,000 orang lebih tuan-tuan, saya betul-betul saya ingat siapa yang menyebarkan mengenai Hamas tu tarik balik tu tuan-tuan, itu fitnah yang sangat besar. Saya berasa sangat terkilan tuan-tuan kerana 4 orang ini telah meninggal tuan-tuan dengan menghabiskan umur mereka untuk berjuang untuk menuntut sebuah negara Palestin merdeka. Perbalahan antara Hamas dan juga Fatah adalah perbalangan i'tiqad, iaitu pegangan hidup dalam menegakkan Islam. Ambil balik sejarah Perang Jamal antara Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidatul Aisyah. Itulah pegangannya. Kerana kedua-duanya mahukan bumi Palestin, mahu mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Cuma apabila Yasir Arafat memilih untuk rundingan diplomatik,
Khalid Meshal, Syekh Muhammad Yassin dan juga Abdul Aziz Rantisi tidak bersetuju. Dan kebetulan kerana mereka ini adalah orang yang datang daripada Gaza. Gaza menjadi kubu kuat Hamas kerana demografi Gaza yang terhimpit, demografi Gaza yang tak ada peluang cari makan, tak ada peluang rezeki dan miskin tu, Gaza lebih terhimpit dan mereka menjadi lebih marah. Berbanding yang berada di tebing barat, kerana di tebing barat perangnya kurang, kerana Israel juga tak mau perang berlaku di tebing barat kerana rumah-rumah suci mereka adalah yang ada di Batu Bardi. Bila tebing barat ni tuan-tuan, saya merujuk wilayah Ramallah, Nablus, Hebron, Jericho, Baitul Maqdis, Baitul Laham, sampailah ke wilayah Nazareth. Itu adalah wilayah yang diduduki oleh orang Islam di tebing barat. Berarti di tebing barat ni dia adalah mixed community. Setiap kawasan tu dia mix, nak tembak bom pun tak boleh. Dan orang Islam pun tak boleh bergerak sebebas di Gaza. Gaza lah satu pertempatan yang semua orang berada dalam satu kawasan. Berbanding di tebing barat dibina tembok. Jadi umat Islam tak boleh pergi ke satu tempat dengan mudah. Seperti Gaza yang di mana, tuan-tuan, Palestin ni ada 5 juta penduduk. 2 juta lebih sikit berada di Gaza dan hampir 3 juta berada di tebing barat. Jadi itu macam marah bila penulis tu menggambarkan orang tebing barat tu sebagai seorang golongan sekular, moden, berambut kuning. Saya tak tahu mana dia dapat rambut kuning tu. Saya rasa dia dye rambut dia sendiri tu, dia mimpi buruk waktu malam dan nampak orang Palestin berambut kuning tu.